bacaan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kata Nabi SAW, barang siapa yang membilang ataupun mengira nama-nama Allah, man ahsaha dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bacaan Asmaul Husna ini ia dikira sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah dalam keadaan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأخير الأول الآخر الظاهر الباطن للمتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور هادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم وإليه ترجعون وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الشفيع الأمة والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا المن والكرام ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan limpah dan kurniaannya dapat kita berkumpul pada hari Ahad bersamaan dengan 12 Jamadil Awal, dan di hujung-hujung tahun 2020 kita bertemu. Mungkin pertemuan terakhir di dalam tahun 2020 ni lah. Setelah beberapa bulan kita tidak dapat menghadiri kuliah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, disebabkan ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Seperti mana kita sedia maklum, sekarang kita sedang menghadapi ujian yang sangat besar, iaitu ujian COVID ataupun coronavirus yang berlanjutan daripada bulan 3 hari itu sampailah bulan 12 hari ini. Tak selesai-selesai. Duk ingatkan makin hari makin turun, rupa-rupanya makin hari makin naik. Kemarin 1,400, kemarin dulu 1,200, kemarin dulu 2,000 lebih. Maksudnya tuan-tuan, hari ini Allah uji kita. Kematian berada di hadapan mata kita, tak jauh. Kematian itu berada di hadapan mata kita hari ini. Allah uji. Bukan tak perlu nak pergi jauh-jauh, nak pergi tunggu 3-4 tahun. Kalau hari inilah salah seorang daripada ahli keluarga kita, na'udzubillah min zalik, yang terkena dengan ujian wabak corona ini, habis satu keluarga bersangkutan antara satu sama lain. Kalau seorang kena, dia boleh merebak pergi sampai 30 orang, 30 orang boleh merebak sampai 100 orang, 100 orang boleh merebak lagi ramai. Inilah ujian-ujian yang Allah cuba bataskan kepada kita. Boleh tak Allah nak hancurkan terus muka bumi ini? Boleh. Tetapi Allah berikan ujian sikit demi sedikit. Untuk tujuan apa? Tujuan tidak lain dan tidak bukan apabila Allah menyebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman. Apabila Allah menyebut perkataan iman dalam Al-Quran sebagai rumus di dalam tafsir Al-Quran, apabila perkataan iman itu disebut di dalam Al-Quran, bermaksud di situ akan ada satu kabar berita gembira yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, pertama. Dan yang kedua, apabila disebut kalimat ataupun perkataan iman di dalam Al-Quran, ia secara automatiknya menjadi ukuran tahap keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Allah sebut dalam Al-Quran, hai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila sampai seruan kepada kamu untuk kamu hadir dan memberi respon kepada Allah, dan apabila kamu diseru oleh Allah untuk hadir solat Jumaat. Solat Jumaat, kita menempuh hari Jumaat ni tuan-tuan. Kalau orang lelaki, kalau kita kira dalam catatan yang ringkas, orang lelaki ni dia bertemu dengan Jumaat ataupun hari Jumaat penghulu segala hari, dia dengar khatib baca khutbah tu, dalam catatan yang singkat, kalau dia umur 20 tahun daripada awal balik, dia telah bertemu dengan Jumaat sebanyak 650 kali Jumaat dia bertemu. Kalau dia berumur 30 tahun, dia bertemu dengan Jumaat hampir 1150 kali Jumaat dia bertemu. Kalau dia berumur 40 tahun, hampir 1650 kali Jumaat dia bertemu dengan Jumaat. Walau dalam banyak-banyak sekali Jumaat dia bertemu, beribu, beratus kali dia bertemu dengan Jumaat, persoalannya di sini, adakah Jumaat itu berada di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia hanya hadir dalam Jumaat itu hanya sekadar mendengar ataupun dia mengantuk lalu dia terlena dalam khutbah Jumaat itu, dan Allah memanggil dia dalam keadaan wahai orang-orang beriman. Di dalam rumus tafsir, apabila mengatakan keadaan panggilan iman ini adalah panggilan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ayat Al-Quran yang menceritakan tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu.
Malah dalam keadaan itu orang Islam yang beriman kepada Allah, dia akan menurut apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh puasa, dia berpuasa. Dia ikut apa yang Allah perintahkan. Tetapi bagi orang Islam, hanya sekadar Islam sahaja, dia tidak mengatakan dan dia tidak menyahut seruan Allah itu. Bila Allah suruh berpuasa, dia kata puasa buat apa? Puasa buat apa? Raya dia pun raya. Dia tak puasa tapi dia raya. Sehingga kan Allah juga sebut dalam Quran, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini dalam keadaan sia-sia, malah Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Allazina yu'minu. Allah mulakan dengan keadaan orang yang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu, dia akan jaga solatnya. Dia akan cari jalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Allah beri lagi peluang kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Saya kemarin baru balik daripada Selangor, di Kelang. Di Kelang hanya boleh solat, kuliah tak boleh, majlis ta'lim tak boleh, tazkirah tak boleh. Tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, bayangkan dalam masa 2 bulan kita tak dengar majlis ta'lim, kita tak dengar tazkirah, tak dengar majlis-majlis ilmu ataupun peringatan-peringatan daripada ustaz-ustaz ataupun alim ulama. Bagaimana keadaan hati kita itu yang nak mentadabbur, yang untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sedangkan Allah firman dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Melainkan orang yang ingat kepada Allah, hati mereka ini akan jadi tenang. Itu bila kamu hadir salat Jumaat, kata Allah, fas'au ila zikrillah. Kamu perlu ingat kepada Allah. Datang salat Jumaat, walau beribu kali kita datang salat Jumaat, jangan biarkan Jumaat itu pergi dengan keadaan begitu saja. Mai dengar khutbah, balik dengar khutbah dalam keadaan yang sama. Balik rumah tak baca Quran juga. Balik rumah tak usaha juga untuk bangun malam tahajud sampai umur 60 tahun. 60 tahun itu hidup yang terlalu panjang dalam keadaan solatnya daripada awal balik sampai umur 60 tahun hanya 5 waktu sahaja sehari semalam. Kenapa tidak perlu dengan pertambahan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini Allah bagi peluang kepada kita untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tarik, Allah gerakkan hati kita, Allah berikan nikmat kepada kita, Allah berikan kereta, motor, makanan dan sebagainya yang Allah pinjamkan kepada kita. Kita gunakan nikmat itu untuk hadir ke majlis ilmu dengan tujuan untuk ingat kepada Allah. Kerana apa? Allah yang beri peluang kepada kita. Ada orang yang hari ini hari Ahad, ada orang yang dah lama dia tak kayuh basikal. Dia tak pi naik panjat bukit, jogging dan sebagainya. Sebab apa? Sebab PKP. Lalu dia ambil hari Ahad ini sebagai hari untuk istirahat. Waktu inilah untuk dia pi jogging, kayuh basikal, pi market, itu ini dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah Allah pilih kita hari ini, hari Ahad, dan kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Kerana apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan mencintai orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ada masalah, ada ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana kita hidup ini. Lalu dia kembali kepada Allah. Dia ambil Quran, dia baca Quran, dia mengatakan bila dia baca Quran itu, dia mengatakan bahawasanya hatinya itu terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan keadaan orang yang baca WhatsApp dan Facebook. Dia baca WhatsApp dan Facebook, belum tentu lagi dia hati dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu nak sampaikan kepada kita. Hei manusia, walau apapun ujian, walau apapun masalah, pasti akan ada solusi dan jalan penyelesaiannya, iaitu kembalilah kepada Al-Quran. Hari ini Allah pilih kita duduk dalam majlis ini, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil. Allah panjangkan usia kita, Allah sihatkan tubuh badan kita dalam keadaan hari ini pelbagai macam ujian dan fitnah yang ada depan mata kita. Kita tengok hari ini satu persatu ujian yang
yang kita cuba tempuh. Dan ujian paling besar hari ini adalah ujian COVID-19 inilah. Ujian COVID-19 ni tuan-tuan sangat-sangat berat. Kak saya di Kuala Lumpur terkena. Dia duduk meniaga, kena COVID-19 ni. Dia kena seorang sebab meniaga. Balik main rumah, dalam rumah dia tu ada cucu dia, ada 4 orang. Anak dia ada 6 orang. Bayangkan keadaan itu, satu keluarga telah dikuarantinkan. Dalam keadaan telah dikuarantinkan tu, dalam tempoh 14 hari tuan-tuan, saya tanya dia sakit ke tak kena corona ni? Dia kata sakit. Sakit. Nak bau pun tak boleh. Lumuk ni, minyak cak kapak ni satu muka, tak bau apa-apa. Tuan-tuan, COVID ni. Sakit rengkung ni, dia kata sakit rengkung ni bukan macam sakit rengkung biasa, tetapi sakit rengkung ni macam letak paku dekat tengkuk ni. Punyalah sakit COVID-19 ni, sakit dah. Tuan-tuan, kematian berada di hadapan kita. Pertanyaannya di sini, dan berbagai macam bagaimana lagi ujian yang kita nak tunggu untuk kita nak jadi baik. Cukuplah dengan ujian corona ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan ujian corona ini untuk mengajarkan kepada kita untuk kita bangun tengah malam lalu berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan ujian corona ini untuk kita kembali kepada Allah dan membuka balik kitab-kitab Al-Quran untuk kita baca dan tadabbur balik surah-surah di dalam Al-Quran. Ada surah yang kita hanya baca tetapi belum kita hafal. Hafal tak masuk-masuk. Cubalah sedaya upaya untuk kita hafal. Jangan hanya kita bercita-cita untuk mati nanti. Aku mati duduk dalam kubur dan dibangunkan. Aku nak dibangunkan di dalam syurga Allah, Jannatul Firdaus, bersama-sama dengan Nabi SAW. Tetapi solatnya kurang, Qurannya kurang. Bukankah kita pernah mendengar satu hadis Nabi SAW berkaitan pengakhiran kehidupan seseorang itu? Dia mati, alam dunia, hidup alam roh. Lepas alam roh, dia masuk ke dalam alam rahim. Roh ini tuan-tuan, Allah hanya kurniakan kepada manusia saja. Roh ini bila mana dia buat kebaikan, dia akan merasa dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui roh ini dia akan menggunakan akal fikiran dan untuk mengatur kehidupannya yang lebih bijak. Tengok lembu. Lembu dia cuma ada nyawa, dia tak ada roh. Dia ada nyawa saja. Bila dia ada nyawa, dia hanya makan apa yang ada di kelilingnya. Dan dia tak fikir benda ni boleh makan ke, benda ni tak boleh makan ke. Tetapi manusia itu ada roh, boleh memilih antara hak dan yang batil, yang baik ataupun yang buruk. Dalam kehidupan ini, selepas daripada kita melalui alam roh, kita akan memasuki kepada alam dunia. Alam dunia yang waktunya sangat-sangat singkat kita tempuh pada hari ini. Katalah kita hidup dalam keadaan 60 ke 70 tahun. 60 ke 70 tahun tu tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya tak cukup dengan amal yang kita lakukan. Tuan-tuan, hari ini kita hanya salat. Nak harapkan kepada salat tahajud, belum tentu kita bangun tengah malam. Belum tentu, tak mampu kita bangun tengah malam. Dan waktu-waktu yang dulu daripada umur 40 sampailah umur 50, belum tentu kita boleh bangun tengah malam solat sunat tahajud. Quran daripada umur awal balik sampai hari ini belum tentu kita boleh khatam Quran. Ada orang yang seumur hidup dia tak pernah khatam Quran. Masya-Allah. Masya-Allah, tak pernah khatam Quran. Padahal di sana Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis, seseorang umat aku ataupun hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada dia mengalami kehidupan alam dunia, dia akan mati. Dia mati, dia duduk dalam alam kubur. Alam kubur wallahu taala alam berapa lama tempoh dan waktunya. Kalau baik amalnya ketika mana di dunia, di kuburnya itu akan diluaskanlah kuburnya. Tetapi kalau kurang amalnya, dalam kuburnya itu makin lama makin sempit, dan bila sempit, dahlah sempit, gelap pula, tak ada cahaya yang menerangi kita. Melainkan waktu di dalam alam kubur itu, kita hanya menunggu dan menanti-nanti doa daripada anak-anak kita. Kalau ada anak kita yang boleh baca Quran, dia pula hadiahkan bacaan Quran kepada kita, alhamdulillah, satu bekas mai, satu bekas mai, satu bekas mai. Tetapi kalau sepanjang duduk di dalam alam kubur, waktu itu tak ada siapa-siapa yang hadiahkan bacaan Fatihah ataupun Al-Quran.
bagaimana keadaan nasib kita? Itu persoalan. Bagaimana keadaan nasib kita di dalam alam kubur, padahal waktu itu kita dibaringkan di dalam alam kubur yang mengada di dalam keadaan itu hanyalah tanah-tanah dan air-air serta ulat-ulat yang akan memakan kulit dan badan kita. Padahal waktu itu ruh kita cuma diangkatkan oleh Allah hanya sementara, dan Allah turunkan balik ketika mana kita berada di dalam alam kubur. Tuan-tuan, Allah kata dalam Quran, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika mana kamu menghadapi sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut itu, kamu dibaringkan oleh Allah, kan ketika itu kamu akan melihat kedatangan para malaikat yang turun daripada langit secara bergerombolan, secara ramai-ramai. Ada hadis mengatakan 6,000 malaikat akan turun, akan dipecah kepada 2, 3,000. Di ujung kepala 3,000, di ujung kaki 3,000. Ada yang mengatakan hanya 3,000 saja malaikat yang akan turun untuk mencabut nyawa seseorang tu. Dan waktu itu kamu menghadapi sakaratul maut, kamu nampak turunnya malaikat. Kamu nampak turunnya malaikat. Fa iza balaqatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kamu lihat keadaan malaikat itu, tapi kamu tak mampu nak buat apa-apa. Dan waktu itu kamu sendiri akan berkata, qala rabbirji'un, ya Allah bagi peluang lagi sekali aku nak patah balik duduk dekat dunia. Nak buat apa duduk patah balik dekat dunia? Hei, panjang kehidupan kamu sampai 60 tahun, 70 tahun. Kamu tak bangun malam ke? Kamu tak baca Quran ke? Kamu tak pernah sembahyang solat sunat syuruk ke sepanjang kehidupan kamu? Kamu tak pernah sembahyang solat sunat duha ke sepanjang kehidupan kamu? Tak malukah kamu di hadapan Allah, sedangkan hari-hari kamu menggunakan nikmat Allah? Satu persatu nikmat Allah kamu gunakan. Nikmat kereta, nikmat motor, nikmat makan, macam-macam nikmat. Adakah kamu gunakan nikmat itu untuk kembali kepada Allah? Itu persoalan. Selepas daripada alam kubur, manusia akan berpindah kepada, akan dibangunkan akan berlakunya hari kiamat. Alam kubur berlakunya hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, manusia akan bertemu dengan yaumul ba'su, ataupun hari kebangkitan. Hari kebangkitan ni tuan-tuan, seluruh umat manusia akan dibangunkan daripada dalam alam kubur, yang mana yang hidup lagi dekat muka bumi semua dimatikan, semua dibangkitkan dalam keadaan satu masa, yang dipanggil ia sebagai yaumul ba'su. Lalu manusia itu akan berjalan menuju kepada yaumul mahsyar, dihimpunkan semua seluruh umat manusia. Bila dihimpunkan, perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat, malah perjalanan yang lebih jauh daripada kehidupan dunia. Dan waktu kehidupan dunia inilah amal-amal yang kita buat untuk menyelamatkan perjalanan kita di akhirat kelak. Sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran, bila mana ada perkataan dunia, Allah tidak melepaskan perkataan akhirat. Sebanyak 66 kali Allah menyebut perkataan dunia, dan 66 kali juga Allah menyebut perkataan akhirat. Kerana di sana ada perkataan dunia dan akhirat, kerana menjadi satu hubung kait yang sangat rapat antara dunia dan akhirat. Bertemu di yaumul mahsyar, manusia akan berjalan untuk menuju kepada yaumul mizan. Yaumul mizan. Apa mizan? Hari timbangan. Timbangan